apa ni, orang kampung pakai tirai yang tu lah kan, langsir, langsir kan, langsir. Jadi kalau pejabat korporat mana sesuai pakai langsir kan, dia kena pakai macam ni. Sekarang ni macam-macam design dia kan. Ada yang boleh, ada yang melintang macam ni, ada yang melegak. Pun ada kan yang melegak. Kalau pasang dekat sekolah ke dekat ni, cepat rosak. Budak-budak suka buat main benda ni. Itu yang manual. Apa lagi yang jenis macam ni. Okey. Ni bukan rumah saya lah. Dia kata, rumah Cik Nazir bukan. Bukan rumah saya. Saya nak tunjuk yang ni, dia buat sikit overhang kat sini. Dia macam ada unjuran yang terkeluar kan, structure. So dia boleh create kawasan ni macam ada dia punya shading apa, teduh sikit kan. Jadi dia tidak kena direct matahari. Jadi sejuk sikit lah. Berbanding dengan tak ada ni. Kalau tak ada ni, so dia akan dapat direct matahari jadi panas. Gelas kalau lagi kena panas lagi cepat. Dalam ni lagi cepat panas. So dia akan protect daripada direct sunlight dan dalam pada masa sama dia boleh reduce temperature, boleh kurangkan kepanasan yang ada dalam bangunan. Ini tujuannya orang kenapa buat overhang macam ni. Okey. Kita nak tengok tadi yang saya katakan daylight factors. So saya tengok kebanyakan apa shopping mall sekarang ni dah ada konsep macam ni lah. Dia allow for opening atas ni, bukaan. Supaya cahaya boleh masuk. Jadi apa advantage dia? Kalau katalah yang atas ni semua tertutup, ada ceiling, jadi gelap. Jadi soalannya macam 24 jam je nak kena buka lampu. Kan? Bila buka lampu tu maknanya dah satu kos lah. Siang ke malam ke, malam dah tentulah waktu siang buka lampu kan, nak jadi kos. So salah satu cara yang agak sustain, kita panggil sustainable punya design adalah we allow for opening atas ni. Dipanggil ni apa? Skylight. Skylight. Kan setengah kereta pun ada skylight kan. Kau beli X70 ada skylight kan, tekan je dia boleh buka. So dia panggil apa? Panoramic view. Boleh tengok atas. Yang ni tujuannya untuk membenarkan cahaya masuk. Jadi waktu siang kita nampak lah. Okay, sama juga konsep yang digunakan untuk KLIA tadi. Okay, so daylight factor, ini saya suruh cari tadi. Actually is a ratio, nisbah antara internal dengan external. Formula dia ni, EI over EO. Senang aja formula dia. Okay, you dah ada you punya smartphone. Sekarang ni you duduk dalam bilik ke ataupun tak tahu kat mana. Awak duduk di dalam bangunan ke di luar sekarang ni. Kalau di dalam, awak ambil bacaan di dalam. Okay. Kemudian awak keluar, ambil bacaan di luar. Ratio nisbah antara di dalam dengan di luar. Ni kita panggil daylight factor. Okay. Formula ni ataupun daylight factor ni kita gunakan untuk natural lighting saja. For the purpose of natural lighting. Kalau you duduk dalam rumah tapi you dah buka lampu, maka dia bukan lagi dipanggil daylight factor. Itu dah lain. So daylight factor ni waktu kita tutup lampu dan kita ambil yang actual punya cahaya. Cahaya daylight yang betul-betul. Tak ada apa ni, tak ada lampu punya cahaya. Dapat? Sekarang ni kalau saya tanya awak, berapa agaknya bacaan dia? Adi, berapa bacaan awak?
Untuk apa sir? Internal dengan external. Bacaan. Lux. Sekejap sir. Putri, Ya, berapa internal, macam mana berapa nak tahu? external? Macam mana nak tahu guna apps ni? Saya tak reti. Kalau Aduh. saya punya ni dia tulis kosong. 01 macam tu. Dia gerak-gerak lah. 01, betul gelap sangat tu, tak ada cahaya langsung hidup Bilik saya gelap. Gelap sangat ke? Tak gelap sangat pun. Ini ada lampu. Lampu ni. Kena pointkan kamera. Ya, kau kena point kamera. Ya, Kalau tak, dapat saya pun tak tahu. 200 lebih, Tak apa, baca je. Bagi tahu saya bacaan dulu. Okey, Hadi, Doktor, apa? dia Ya. punya dalam 150, di luar 1500. Okey, cantik. 150 dalam, 1500 luar. Awak bahagikan. Lepas tu darab 100. Berapa jawapan dia? Dengan syarat, di dalam tadi tak buka lampu tau. Jangan buka lampu. Kalau buka lampu dah batal. Dah batal lah, dah boleh buka puasa pula. Bukan boleh buka puasa. Batal maknanya perkiraan awak tu dah salah lah. Kiraan tu mesti berdasarkan kepada lampu yang tidak dibuka. Sebab kita kata daylight. Daylight maknanya kita pakai lampu cahaya daripada luar. Interesting kan ni sebenarnya. Daylight factor ni. Berapa dapat? 150 bagi 1500 dah 100. Berapa dapat? Dapat 10%. 10%. Betul Wait. 0.1 times. Alah, kau tak bagi tahu pun aku dah tahu Dapat lah 10 jawapan 10%. dapat 10, 10%. 10%. Ada. Okey. Itu Adi punya jawapan. Yang lain-lain? tak Adi reti Fatin, nak berapa Fatin? guna. Sama doktor. Aduh. Fatin pun sama? Alifah, Zalina dengan Putri tak tahu nak guna. Yang tu saya tak boleh ajar lah. Sebab telefon di tangan awak. Bukan tangan saya. Okey. Kalau kita gunakan alat, kena letak alat tu jauh sikit daripada kita. Sebab bila kita letak dekat dengan kita, takut kita ni menghalang cahaya kena. Kerana pada dia punya sensor lah. Ini kalau guna alat lah. Kalau guna alat. Kalau guna telefon saya rasa pun macam tu. Satu lagi, kalau you pakai screen protector yang jenis gelap, takut-takut dia pun ada efek. Dia katanya ni lah yang pembantu makmal yang saya biasa assist saya ni. Kalau kita pakai baju gelap pun, sikit sebanyak dia boleh mempengaruhi bacaan. Ramai-ramai kan kita buat dalam kumpulan, semua berkeliling, dah lah berkeliling kan, betul tengok alat tu kan, buka, dia gelap lah sikit, memang bacaan dia rendah. Lepas tu semua pula pakai baju gelap, hitam ke biru gelap ke kan, bacaan dia akan rendah lah. Sebab objek hitam ni dia menyerap cahaya kan. Siapa boleh bantu kawan-kawan ni yang tak tahu nak guna alat, nak gunakan masing-masing punya apps? Kalau you dah download, you letak je atas meja, tengok berapa bacaan dia. Dengan syarat jangan buka lampu. 5 je berapa sir. dia? Saya punya dalam bilik 295, kat luar 11. Sebelah apa? 11,000 ke 11 lux? 11 saja. Saya rasa sebab ruang tamu saya gelap lah. Lepas tu bila dah darab 100 jadi 2,681. Dia itu mengarut. Dia macam mana pun dia di luar, bukan di luar tu maknanya bukan di luar bilik awak, di luar rumah. Oh, luar rumah. Okey. Di luar rumah. Okay. Di dalam bilik dan di luar rumah. Maknanya kita nak dapat dia punya EO tu, illumination of outside tu yang di bahagian luar.
lampu pula cahaya dan matahari di luar. Okey Encik. Berapa dapat? Tadi 10% tadi Okey. Doktor 10%. Yang lainnya 10% tu tinggi tu. Nawawi. Tengah kira Berapa doktor. Nawawi? Tengah kira? Doktor dekat luar saya dapat 700 lebih. Sebab hujan. 750. Okey. Tak apa. Letak je. 700. Dekat dalam berapa? Putri. Saya kejap satu, kejap dua sebab bilik saya gelap. Saya tak buka lampu. Buka lampu kecil je. Okey lah. Bilik dia memang gelap doktor. Kita pencahayaan kita belajar cahaya ni, at least kurang-kurang pun bilik kita tu minimum pun 100 lah. 100 lap. Doktor saya punya bilik 77. Okey lah tu. 77 okey. Okey. Sebab macam ni dari segi ketepatan biasanya kalau kita guna smartphone ni kita tak akan dapat yang exact punya ni kalau nak kita kena guna alat yang betul. Alat ni mana kena belilah Satu-satu alat tu sampai 15,000 harga dia. Takkan semata-mata nak buat exercise ni nak beli alat kan. Melainkan kalau you ada di YTM kita boleh demo lah you boleh guna alat tu. Kan? Tak lain lah kalau you tengok dalam Shopee pula ada pula yang harga RM13, 50 sen free shipping. Tapi tak percayalah benda tu kan tak boleh calibrate. Itu kalau you gunakan alat tu test apa semua, lepas tu you buat report, you punya report tu tak boleh diterima. Sebab dia tak ada certification tak ada orang kata calibration punya ni certificate. In fact kalau you guna smartphone ni pun tak boleh tapi sebab kita nak tengok lah just nak ni kita nak buat comparison je sebenarnya di dalam dengan di luar. Dia ada banyak ni lah dia punya jawapan tu mungkin berbeza-beza mungkin di luar tadi suasana dia agak mendung jadi dia punya cahaya tu kurang tapi kalau mendung di luar maknanya di dalam lagi gelap. Kalau terang di luar di dalam agak terang lah itu dia punya ratio tu kita nak tengok yang tu sebenarnya. Kak Hadi tadi dapat 10. Siapa tadi? Iqmal dapat 8 Iqmal. Iqmal dapat 8. Putri aku tak tahulah kalau dah dalam 1 kat luar ni tak tahu gelap Zalina berapa tadi kat dalam 70. Kat luar berapa? Fatin. Saya Kat luar dapat berapa? 11. Tak. Tadi kat dalam 295, saya keluar tadi 19625, 19,000. Lepas tu darab 100 jadi Terang benderang betul Lepas tu dapat 100 darab 100 dapat berapa? dapat 1.5. 1.5 Dia biasanya dia antara 2 ke ni siapa yang dapat lebih-lebih tu maknanya something wrong lah Doktor. Hikmah dalam 70 lebih. Masa lebih kat luar. Luar 1K, 1,000. Doktor luar saya 3K. Yes. 3,000. 3,800. Bagi je lah. Maknanya 3,800 yang dalam 1.9%. 1.9 1.9. Okey, sekarang ni daripada jawapan awak tu kalau tengok dalam buku Macmillan pun ada dia bagi dia punya ni untuk office untuk office kalau sekarang ni bukan office lah rumah tak ada lah pula sorry lah rumah tak ada katalah office dia nak dia punya direct factor tu mesti 5. Minimum 2. Kalau awak kata tadi 10 tu macam dah tinggi sangat 10 ni bermaksud apa? Maksudnya you tak perlu buka lampu pun memang dah mencukupi. Daylight factor tu maknanya cahaya daripada luar, faktor cahaya daripada luar tu dah mencukup. Dia dah mencukupi untuk menerangi bahagian dalam.
Fahamnya macam itulah. Rata-rata semua 5. Entrance hall ni kita boleh letak 2 lah. Mungkin rumah kalau kita kata kita nak average letak 2. Kalau dapat 2 ni maknanya rumah ni sepatutnya waktu siang you tak perlu buka lampu. Tapi kalau dapat kurang daripada 2, minimum 0.6. Average 2, minimum 0.6. Katalah kita ambil ini sebagai reference untuk rumah. Entrance hall ni maknanya laluan ke dewan lah. Dia tak begitu terang sangat, dia tak perlu ni. So kita boleh letak 2 dan minimum kita nak 0.6. Jadi katakanlah kita ni ambil ni sebagai reference 0.6, kalau you dapat bacaan tadi rendah daripada 0.6 bermaksud daylight factor tak cukup, jadi awak perlu menggunakan cahaya buatan. You terpaksa gunakan artificial light. Artificial light tahu kena buka lampu lah walaupun waktu siang. Kan? Kalau katalah ayah ke mak kau marah ke, bagi tahu ni kau tunjuk bukti sekali daylight factor ni tak cukup. Perlu buka lampu. Kadang kita masalah kita bila ada tingkap, kita tak buka pula dia punya tingkap. Kan? Tak buka dia punya lansir, tak buka. Jadi macam mana cahaya nak masuk? Memang gelap lah. Okey tak? Tapi kalau yang macam siapa ni dapat tinggi sangat tu dekat 10 tu tinggi. Doktor memang Average tak kita minta buka dalam lampu 5. Terang lah maknanya Terang, memang rumah terang. awak memang orang baca Quran selalu cahaya masuk. Ataupun di sekitar awak tak ada pokok kan. Dalam rumah kita ni persekitaran dia tu tak ada pokok apa-apa kosong. Ataupun kawasan perumahan baru, pokok baru nak tumbuh. Kan tak tinggi lagi. Setengah awak mungkin di sebelah awak tingkap tengok ada pokok besar kan. Jadi terlindung sebabkan pokok tu jadi gelap sikit. Satu lagi mungkin tingkap yang digunakan tinted. Jadi cahaya tak masuk sangat. The penetration of sunlight tu dia ada limit. Jadi bila cahaya tu tak masuk, dia bacaan. Bacaan tak betul. Bacaan dia bukan tak betul, kurang. Satu lagi mungkin alat lah. Kau tengoklah telefon. Telefon apa yang pakai. Cuba tanya kawan awak. Kau pakai telefon apa? Aku pakai telefon apa? Kan? Kalau you ada 2 telefon lagi bagus. You buat perbandingan. Ni telefon Samsung, ni telefon iPhone. Tengok mana yang bagus. Tapi macam mana pun sebenarnya iPhone ke telefon apa pun tak boleh digunakan untuk tujuan pengukuran ni. Okey, itu yang pertama kita gunakan untuk measure daylight. Tahu tujuan daylight factor ni? So ini boleh jadi macam penentuan kita decide sama ada nak buka lampu ataupun tidak pada waktu siang. Perlu tak pencahayaan tambahan? Yang pertama kita buat perbandingan dengan standard daripada CIBSE. CIBSE tu dia letakkan mungkin untuk certain area dia ada ketentuan dia lah berapa lux. Yang daylight factor ni dia bukan nak measure dia punya berapa lux tapi dia nak tengok berapa dia punya factor dia. Kalau factor dia 5 maknanya 5%, okey, cukup. Dia tak kisahlah kat luar tu terang sangat ke ataupun rendah sangat, di dalam tu rendah. Macam sekarang ni kan, kalau tempat saya ni sekarang ni musim tengah-tengah hujan ni, jadi mendung. Kalau saya keluar ni pun mungkin di luar ni mungkin saya rasa dalam 500 ke 600 lux je lah. Di dalam rumah ni mungkin lebih kurang daripada itulah. Mungkin dalam 40 ke 60 lux. Kan? Tapi sebab kita bagi ratio dia 40 ataupun 60 tadi dengan ratio di luar, jadi menunjukkan dia punya daylight factor tu dah cukup. Daylight factor ni kita nak tengok berapa jumlah cahaya tu yang masuk. Berapa persen. Okey. Ada yang dapat tinggi sangat tadi?
Sampai beribu aku dengar tadi. Faham Kalau tak faham boleh tanya. Jason, berapa dapat Jason? Ya dokter. Berapa Saya orang dapat? saya lambat masuk tadi dokter. Jadi itu apps pun saya tidak tahu nama dia. Saya lambat masuk tadi Nanti dokter ya. tanya. Okey. Tak apa, nanti tanya kawan Dia boleh download Lux Meter Apps. Apa nama dia tuh? Lux Meter Apps. Oh. Oke. Apa dipanggil? Light Meter Level Apps. Apa-apalah Fatin dapat berapa tadi Fatin? Ulang balik. Awak punya jawapan tadi macam nampak munasabah juga. Saya dapat 1.5. Okey 1.5 tu maknanya okey lah. Okey. Sekarang daripada exercise tadi, kalau you buka lampu, tengok bacaan dia berapa? Mesti naik kan? Jangan buat bahagi lagi Ambil bacaannya. Tadi sebelum buka lampu, sekarang buka lampu. Mesti naik kan? Kalau kata tadi Naik. Puteri berapa tadi awak kata 1 lak. Sekarang kalau buka lampu berapa Puteri? 168. 168. 170. Maknanya kalau buka lampu pun masih tak cukup. Untuk belajar you perlu 400. Fuyo. Untuk belajar perlu 400. Kat sini hujan lagi pun. 400 lak. Ma'an dapat 9.84. Oh tinggi tu Ma'an. Okey. Sekarang ni faham dulu dia punya konsep. Daylight factor. Okey, cara pengukuran untuk natural lighting ni kita pakai direct sunlight kita keluar kita ambil bacaan dia terus ataupun kita boleh pakai CIE ataupun Uniform Standard Sky. CIE ni dia susah sikit sebab kita gunakan macam protector Kalau tengok dalam buku ada dia tunjukkan, nanti saya tunjukkanlah kalau tunjuk pun mungkin tak berapa faham Okey, yang satu lagi untuk indoor daylight factor tadi pakai yang EI over EO times 100 Satu lagi kita gunakan DF daylight factor SC, ERC, IRC. Ni benda-benda ni sebenarnya kat sini ni Tapi kita tak gunalah formula ni SC adalah sky component, ERC adalah external reflected component. IRC adalah internal reflected component. IRC tambah ERC tambah SC. SC adalah daripada sky component. Tapi kita tak measure ni lah sebab susah dia complicated. Kita ambil yang tadi yang paling mudah sebab kita dah ada alat EI over EO. Kita pakai yang ni EI over EO. Ada setengah buku dia tetapkan, dia dah fixkan EO tu sebagai 5000 lux. 5000 lux. EO dia dah letak sebagai constant sebagai 5000 lux. Okey.
Jadi kalau kita ada alat, kita boleh ukur dia punya kecerahan cahaya tu. Ya, contohnya macam ni kan. Kalau duduk dekat dengan tingkap, dia punya peratus pencahaya tu tinggi 20%. Berbanding duduk jauh daripada tingkap. Ya, ni biasalah kan kalau rumah you, ya. Tingkap ada di depan, kemudian you makin jauh-jauh daripada tingkap tu you akan rasa lebih gelap, ya. Dia ni, ya. Tapi berbeza pula dengan tingkap yang macam ni, ya. Yang jenis ke atas ni, ya. Dia punya distribution tu nampak lebih equal, ya, lebih kurang sama, ya. Okey, yang tadi satu lagi kaedah kita gunakan yang tadi bermula pakai photometer lah, pakai apa, lux meter. Yang ni kita nak pakai kaedah yang kita panggil sebagai protector ni, ya, protector. Ni nak tentukan daylight factor, banyak kerja dia, ya. Ini bilik, ya, ataupun ruang dalaman. So kita bawa kita punya protector. Protector tu bukanlah besar ni, ya, kecil je pun, ya. Macam you punya ni lah, ya, protector yang ada dalam you punya apa ni, pencil case dulu kan, ya. You beli pencil box ada protector tu kan. Cuma dia punya bacaan ni yang berbeza ni, ya. Dia besarkan ni sebab nak tunjukkan dia punya bacaan dia, ya. So kita ambil benang, katalah kita letak dulu satu point, ini meja lah kita, contohnya, ya. Ni kita punya tempat kerja ni, meja kita. Okay, kita tarik benang sampai kena pada bahagian bawah tingkap. Ya. So pada benang tu kita tengok kat mana dia punya ni. Ya, bacaan dia kat mana. Setelah dah tarik ni 0.5. Satu lagi benang kita tarik ke bahagian atas tingkap. Kita tengok berapa dia punya bacaan dia. So bacaan dia 11 tolak 0.5 jadi 10.5. Okay. Tapi ini bukan bacaan masih bacaan utama, ini baru dia punya internal sky component. Betapa susahnya nak cari daylight factor tadi kan. Baru dapat satu. Kemudian kita ada dia punya error punya ni. So yang ni pandangan section daripada tepi, yang ni pandangan daripada atas plan. Berapa lebar pula dia punya tingkap kena ambil. So ambil dia punya ni, tarik lagi ujung tingkap sampai ujung. Ni maknanya tingkap ni kiri kanan lah. Ini lantai, ni bawah ni lantai. Ni tingkap ni lantai. Ni plan daripada atas. Nampak daripada atas. So 3 tolak 0.1. Bukan 3 tambah lagi 0.1 jadi 0.4. So 0.4 darab dengan 10.5. Itu jawapan dia. Susah kan? Nak guna protector ni susah. Cara yang paling mudah saya ajar tadi yang pertama lah. EI over EO. Okey, ini kebaikan kita gunakan daylight, cahaya daripada semula jadilah. Pertama, energy efficient, so waktu siang kita tak perlu buka lampu, kita bergantung sebenarnya pada cahaya matahari. More pleasing, mencahaya tu betul, dia bukan tipu lah. Optimum working condition by bringing out of natural contrast. Dia betul. Cahaya yang Tuhan bagi ni dia cahaya yang bukan, orang kata dia yang tepat lah, yang sebenar. Kalau lampu tu kan, kita boleh warnakan dia. Setengah-setengah kedai kalau kita tengok kedai tom yum kan, dia letak apa,
warna merah, warna biru ke warna hijau kat lampu tu kan. Daripada jauh tu tengok, warna-warni. Kita nak makan pun susah kedai macam tu kan. Nak makan tengok dia punya ni warna, nasi warna hijau kan. Sebab lampu tadi, pembalik kawat cahaya dia warna hijau. Ada pula bagi video Tak apalah, tak boleh buka lagi, slow sangat. Okay, so dia share video thank you. Si siapa? Nasrin bagi Nasrin. Nasri bagi. Okay, rajin dia bagi sana, dia bagi sini Sempat lagi tu dia pergi cari Okay, contact with outside world ni penting bila kita ada daylight ni, kita akan tahu keadaan di luar. Contohnya kalau duduk dalam shopping mall, kadang-kadang tak tahu kat luar tu hujan ke, tak tahu kadang dah malam ke, dah gelap kan. Pergi tadi pukul 10 pusing sana, pusing lagi, tawaf lagi sampai pukul dah gelap dah rupanya, dah pukul 8. Sebab tak ada kontak dengan luar, tak ada cahaya masuk ke apa ke, kita dapat cahaya yang artificial. Okay, of course untuk human health lah cahaya ni dia penting untuk kita punya badan untuk memproses ada vitamin dan sebagainya Okay, dalam keadaan tertentu we have to combine artificial dengan natural. Walaupun tikap sebesar-besar macam ni kan, bukaan dia sebesar macam ni, tapi waktu tertentu kita masih perlukan cahaya daripada lampu bila berlakunya pertukaran waktu siang malam lah kan. Waktu siang malam terpaksa buka lampu, tikap dah tak ada fungsi lagi melainkan kalau di luar tu cahaya bulan dia betul-betul dekat sini penuh ni, punya ni, kita mungkin tak perlulah kadang ada waktu malam kalau bulan betul-betul mengambang tu kita boleh nampak jalan kita tak perlu pakai lampu pun tapi dia masih lagi sama-sama lah, kita kalau ni kita tak boleh, pengecaman tu masih lagi tidak 100%. Sama ada itu anjing ke, musang ke ataupun kucing. Okay, so kadang-kadang kita perlukan dua-dua keadaan ni, artificial dan juga natural light itu yang dipanggil sebagai pasali. Ada satu istilah dipanggil pasali, permanent supplement artificial lighting for interior. Dia pakai dua-dua sekali natural light dia combine sekali dengan artificial light. So bila kita buat testing tadi pakai daylight factor punya ni calculation kita dapati dia tidak memenuhi dia punya minimum requirement. Contohnya tadilah 0.5. Kita dapat lagi rendah daripada tu. So in that case maknanya kita perlukan kepada artificial lighting. Salah satu paling mudah, kita bawa alat tadi, kita tengok cukup tak So kalau standard katalah rumah kita perlukan 100, bila kita masuk rumah kita tengok tak sampai 100. So definitely you akan buka lampu lah kan, untuk bagi nampak lebih ada terang kan. Tapi kadang-kadang orang tu dah terbiasa gelap kan, hidup dia dalam suasana gelap, dia okey Bila kita buka lampu dia marah tak boleh buka lampu, dia boleh nampak kan, setengah orang pula Jadi kalau kita belajar dalam ilmu environmental science
So cahaya ni memang ada dia punya tahap elements dia yang diperlukan. Walaupun orang kata untuk membaca kita perlukan 300 lux, itu standard tu. Tapi ada orang boleh membaca pada cahaya yang lebih rendah daripada tu. Tak sampai 300 lux pun dia boleh baca. Tapi tak ikut standard lah. So kesan dia nanti dia cepat rabun ke ataupun mata dia cepat rosak. Serupalah macam kita tengok telefon dalam gelap. Okey, permanent supplementary lighting for interior. Itu maksud partially. So dia combine sekali. So benefit, make use of full daylight, allow deeper room plans. Ini sekarang ni dipanggil deeper room plan ni, maksudnya kalau kita buat bangunan yang skala dia begitu besar, yang mana jarak antara tingkap dengan tingkap tu terlalu luas, terlalu jauh. Contohnya katalah nak buat shopping mall, kita perlukan satu floor area yang besar. Jadi untuk tingkap sebelah kiri dan tingkap sebelah kanan ni untuk bertemu tu mungkin tidak berlaku lah, sebab dulunya jarak lantai tu terlalu luas. Jadi kita tahu cahaya masuk dalam bangunan dia mesti masuk daripada tingkap, bukan tingkap. So kalau tingkap itu jaraknya terlalu jauh, jadi tidak efektif. Sebab itulah sekarang ni designer pergi buka bahagian bumbung. Bumbung tu saya kata tadi pakai skylight. Nak tengok ni, nak kena tengok WhatsApp lagi macam-macam. Yalah. Saya tengok WhatsApp ni takut apa? Takut saya terlepas daripada radar awak. Kalau ni bagi tahu saya terlepas. Itu sebab saya tengok WhatsApp tu. Kalau tidak saya tak nak tengok ni. Dia mengganggu juga ni nak kerja. Kita tengah bekerja kan. Macam korang bagi. Next. Okay, ni ni teori macam mana kita apply Parsley ni Okay. Satu bilik yang ni dekat tingkap, yang ni jauh daripada tingkap. Dinding ni jauh, yang ni dekat dengan tingkap. Of course bila kita gunakan cahaya natural secara semula jadi, bahagian orang yang duduk sebelah tingkap ni akan dapat illumination level yang lebih tinggi. Betul? Illumination due to daylight tinggi semakin tinggi makin jauh dia makin turun sampai sini lah. Jadi rendah lah sini Kalau katalah you duduk tepi tingkap, mungkin bacaan you dapat dalam 180 lux. Kalau you makin menjauh sikit, dia akan hanya dapat mungkin dalam 90 ataupun 80 lux. Jadi maknanya kat sini gelap sikit lah. Kan? Okay. Itu kalau kita gunakan daylight, cahaya semula jadi. Tapi kalau kita gunakan artificial light, kita buka lampu sini, so automatik dia punya graf tu akan naik. Sebab kita dah pasang lampu. Sini tak ada pasang lampu tau. Yang sebelah sini, ni satu row ni, katalah memanjang, bilik ni memanjang. Ni tak ada lampu, yang ni kita pasang lampu. So yang ni akan cerah juga. So bila kita combine dua-dua, lekuk dia akan dapat lebih kurang sama balance. Jadi orang duduk di sebelah dinding ni pun akan terang, dan of course orang yang duduk di sebelah tingkap pun akan dapat terang yang sama. Ni dipanggil konsep dalam PSALI.
So distribution of light dia lebih equal lah. Kalau hanya kita bergantung pada daylight, orang yang hanya duduk di bahagian tepi tingkap saja yang dapat cahaya yang tinggi. Berbanding orang duduk jauh daripada tingkap. Okay. Kemudian of course lah faktor switching. Switch lampu. Switch lampu bila ni kita tak buka lah. Kat sini, waktu siang tak ada. Sekarang ni switch lampu ni mempengaruhi. Kalau tengok dekat dalam kelas kita, alah, you tak pergi kelas. Jadi kalau siapa yang duduk di tepi tingkap ni, sepatutnya dia punya satu row ni, dia satu switch je. Jadi kalau buka satu switch ni, daripada depan sampai belakang dia duduk. Yang sebelah sini pun satu switch. Sekarang dia buat macam mana? Switch ni satu ni, kiri kanan. Jadi kalau ni buka, sebelah sini pun buka. Sebelah belakang tu tak buka. Switching pun mempengaruhi. Sebab tu biasanya switching dia akan ikut row. Row. Ni section pandangan di tepi. Katalah ni bawah ni ada meja, ni row 1, ni row 2. Jadi masuk dewan peperiksaan lah, dia duduk berbaris kan, ada row dia kan. Ada 4 ke. So kalau sini gelap, pemeriksa akan buka lampu kan. So teranglah sikit. Sini buka, dia tak buka lah sebab sini dah memang dekat dengan tingkap. Okay, ini saya skip. Switching, skip. Okay, yang ni skip. Artificial light. Oh, hari ni tak sempat lagi nak ajar yang calculation, tak apalah kita pergi next week. Hari ni kita dapat satu pun dah cukup. Daylight factor. Yang tu pun rasanya pun dah mencukupi. Dan kita tahu pasal Pasley. Okay. So next week kita pergi pada artificial lighting. Tadi semua natural lah. Yang ni artificial lighting. So yang ni yang ada calculation. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, bagus. Okay, tak ada. Apa lagi? Kena isi attendance je lah. Apa nanti saya nak. Okay, dah boleh isi attendance. Kalau dah save kita punya link tu, awak terus masuk dalam link. Kalau tak ada pada chatting tu ruangan chat. Saya masukkan dia punya link. So hari ni tak ada apa-apa soalan lah. Okay, kalau dah tak ada apa-apa, dah isi borang, you boleh ni lah boleh kita berundur pada kelas. Link attendance saya akan tutup pada pukul 4 suku. Okay, sambil-sambil tu kalau nak tanya, awak boleh tanya